Orang Islam ni orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia yang disayangi. Kalau tidak, Yahudi sentiasa sebut kami ni nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Orang Yahudi sentiasa sebut kita ni anak-anak Allah dan kecintaan Allah. Orang Yahudi dia sebut demikian. Sebab tu dia anggap semua yang dinamakan dengan selain daripada Islam tu ghayyim, boleh sembelih bila-bila masa je dia sebut. Ni orang Yahudi dia anggap demikian. Manakala orang Islam, Islam kata tak. Yang disayangi di sisi Allah siapa? Rasulullah sebut disayangi di sisi Allah ialah orang Islam. Habis itu dosa-dosa orang Islam ni nak buat macam mana? Kamu kena tanggunglah wahai kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nassina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Para hadirin yang dimati sekalian, alhamdulillah kita diberi lagi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan perbincangan ataupun keadaan yang kita akan berlaku dalam hidup kita di akhirat nanti. Hari ininya tajuk yang kita nak bincangkan ini ialah tajuk mengenai khabar gembira pada setiap mukmin, di mana setiap orang yang orang Islam ini akan diberi seorang orang kafir yang menggantikan tempatnya dalam neraka Allah, dan Allah memasukkan orang mukmin itu ke dalam syurga Allah. Ini tajuk yang kita nak sebut demikianlah. Maknanya setiap orang Islam ni Allah nak tunjuk sayang dia kepada orang Islam, di mana orang Islam akan ada tebusan dia, ganti pada dia. Patutnya tempat dia dalam neraka, tapi digantikan dengan seorang kafir. Orang kafir yang buat khianat pada dia atas dunia ini, ataupun orang kafir yang mengganggu dia, yang menyusahkan hidup dia, sehingga kan orang kafir itulah yang menyebabkan dihumban ke dalam neraka Allah. Ini khabar gembira ni. Kalau kita nak sebut ilmu yang patut kita dapat, inilah satu ilmu yang kita perlu tahu dalam hidup kita ni. Biar kita ni hidup dalam keadaan jadi memilih menjadi mukmin, bukan memilih menjadi kufur kepada Allah. Orang kafir ni pun ada dua. Disebut satu kafir disebut kafir harbi, satu lagi kafir zimmi. Yang kita kena faham pada diri kita maksud demikian. Lalu alim ulama tanya, kafir yang macam mana yang kena menanggung ni? Ialah kafir yang disebut dengan kafir harbi. Kafir harbi ni kafir yang dia hidup memerangi orang Islam, yang menjadikan perasaan dalam hidup dia tak suka dengan orang Islam. Kafir ni yang kita maksudkan. Yang bukan dimaksudkan dengan kafir zimmi. Kafir zimmi ni kafir yang dia boleh dekat dengan orang Islam, tapi dia tidak buat khianat pun pada orang Islam, dan dia boleh terima orang Islam ini sendiri sebagai kehidupan mereka. Tapi kita kena ingat kafir ni dia ada dua. Kafir satu kafir harbi, satu lagi kafir zimmi. Di dalam suasana kita ni, kita diajar supaya jangan kita nampak kafir itu maka dianya semua jadi harbi. Tidak, jangan nampak semua kafir itu menjadi zimmi pun tidak. Tetapi ada dua keadaan kekufuran seorang. Kalau seorang tu kafir, sama ada dia perang Islam, ataupun walaupun dia kafir dia boleh terima Islam. Itu beza keadaan yang kita kena faham pada diri kita. Yang dimaksudkan hari ininya ialah di mana segala dosa-dosa orang Islam, Allah bila dia nak masukkan kita ke dalam syurga Allah, Allah buang dosa-dosa kita. Nak buang ni, buang untuk siapa yang kena tanggung? Orang kafir kena tanggung. Kafir mana? Kafir harbi. Kafir yang buat khianat pada orang Islam. Tentu di kalangan kita ni ada dipanggil orang yang jenis dia tak suka dengan orang Islam ni sendiri. Dia akan cari jalan untuk nak memusuhi orang Islam. Kadang-kadang datang daripada luar negara, mata-mata nak memusuhi orang Islam. Kadang-kadang yang dah dalam negara nak memusuhi orang Islam.
Yang ni yang kita kena maksudkan. Di mana bila begitu kita ni diajar supaya kabar gembira. Jangan sedihlah kalau kamu dikhianati di atas dunia ini. Kamu dizalimi, kamu dianiayai dan sebagainya. Kerana di sana segala dosa-dosa kamu ini akan ditanggung oleh orang kafir itu. Orang kafir yang buat khianat pada kamu. Ini berdasar pada beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tajuk yang kita bincang ni, setiap orang Islam mendapat tebusan seorang kafir daripada dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Islam tu masuk syurga, manakala orang kafir itu menanggung dosa dia untuk masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cara Allah jadikan demikianlah. Kalau kita tanya mana dalilnya, ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika semua makhluk dikumpulkan Allah di akhirat nanti, bila dikumpul di akhirat nanti, maka umat Islam diizinkan untuk sujud di sana sehingga mereka semua sujud dengan lama. Orang Islam ni lepas pada dah lama tu berada di padang mahsyar Allah, Allah izinkan orang Islam ni sujud. Sujud kamu. Sujud ni, maka orang Islam pun semua sujud. Sebagaimana atas dunia ini mereka sujud, orang Islam ni sujud, maka di akhirat nanti pun sama juga. Sujud pula, sujud dalam keadaan yang lama. Kemudian dikatakan pada mereka, bila begitu saja, dikatakan pada mereka, angkatlah kepala kamu semua. Angkat kepala kamu semua. Dah lama dah sujud tu, Allah kata, angkat kepala kamu semua. Sesungguhnya musuh kamu telah aku jadikan tebusan bagi kamu daripada masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada kamu dimasuk dalam neraka, menyebabkan musuh kamu tu, aku jadikan musuh kamu tu untuk menjadikan dosa kamu semua menanggung terhadap dosa-dosa kamu tu pada mereka, dan mereka mewakili kamu masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara demikian yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila hidup atas dunia ni, kita jangan kita nampak bahawa saya ustaz atas dunia ni saya tak nak buat musuh dengan siapa-siapa pun. Tak boleh. Ni asas dalam hidup kita. Dalam hidup kita, kena ada musuh kita. Siapa musuh kita? Syaitan. Dia panggil musuh. Innahu lakum aduwwum mubin. Ataupun yang keduanya siapa? Yang jahat pada kita ni, yang disebut dengan orang kafir. Kafir harbi itulah, kafir harbi. Yang saya maksudkan. Bukan kafir zimmi. Kafir harbi. Yang kita maksudkan. Yang ni musuh yang nyata dalam Islam. Islam ajar, jangan kamu buat kawan. Jangan kamu buat pemimpin. Jangan kamu jadikan dia ni orang yang masuk dalam lingkungan orang Islam. Nanti dia akan jadi gunting dalam lipatan. Bahaya orang-orang yang begini. Orang kafir ni musuh pada diri kamu. Siapa lagi musuh kamu? Orang munafik. Orang munafik ni musuh pada orang mukmin. Ni cara dalam hidup kita atas dunia. Bila kita hidup atas dunia, kita kata, saya tak nak ustaz. Saya tak nak bermusuh dengan orang. Dah sekarang kamu ni orang ke malaikat? Kita tanya. Kita tanya balik, kamu ni orang ke malaikat? Orang ustaz disebut. Orang, misal dijawab demikian. Oleh kerana kamu orang, kamu kena ada musuh. Cara automatik. Siapa yang jadi musuh kamu? Allah dah sediakan musuh untuk diri kamu. Siapa dia? Syaitan, musuh kamu. Syaitan ni musuh. Yang kedua, siapa lagi? Yang disebut dengan orang kafir. Siapa lagi? Musuh kamu, orang munafik. Siapa lagi musuh kamu? COVID-19. Itu mana? Ni musuh-musuh kamu lah ni. Yang dalam hidup kamu ni, di antara musuh-musuh yang kamu kena dalam hidup kamu, jangan dekat dengan mereka. Bagaimana kamu tak dekat dengan COVID-19, demikian juga kamu jangan dekat dengan syaitan. Jangan kamu dekat dengan syaitan. Pelik orang kita ni, COVID-19 dia takut, syaitan dia tak takut. Syaitan dia tak takut. Dalam hidup dia, pelik dalam hidup. Tak sepatut begitu ada di kita. Bila kita ni diajar supaya menjarakkan diri dengan COVID-19, kena jarakkan juga dengan siapa? Dengan syaitan. Dengan syaitan kena jarakkan. Ini cara Allah jadikan dalam hidup kita ni, nak suruh jauhkan diri kita ni. Jahat syaitan, jahat COVID-19 ni, mati kita. Mati kita. Jahat COVID-19 ni. Dia serang, sampai ke puncak Allah matikan kita lah. Bila kita kena COVID-19. Na'udzubillah min dzalik. Tapi jahat syaitan, dia serang kita, masuk neraka kita. Masuk neraka kita. Mana jahat? Jahat syaitan lagi lah. Jahat syaitan lagi. Sama juga dengan orang kafir.
Orang kafir ni, kamu jangan dekat. Kalau syaitan pun kamu jangan dekat. Kafir pun kamu jangan dekat. Kafir siapa? Kafir harbi. Kafir yang memusuhi kamu. Kamu jangan berpihak kepada orang kafir. Jangan kamu menyebelahi orang kafir. Ni jelas-jelas dah Allah ajar pada kita. Supaya kita ingat, kafir ni dia buat musuh dengan orang Islam. Dia akan jadikan orang Islam ni musuh yang nyata. Jadi, macam mana cara kamu kena letak dalam diri kamu? Kamu kena letak dalam suasana diri kamu. Kamu kena nampak, kafir ni ada dua. Satu kafir harbi, satu lagi kafir zimmi. Yang kamu boleh baik dengan siapa? Kafir zimmi. Tak apalah, kafir zimmi ni, kamu kena rapat dengan dia, tak apa. Lama-lama, dia akan jadi rapat dengan Islam. Tak kena gaya, dia masuk Islam. Mudah dia panggil demikian. Manakala yang kita ni pukul rata semua je. Kita anggap semua kafir ni kafir zimmi. Demikian. Dan bukan begitu dalam Islam. Dalam Islam dia ajar, kafir ni ada dua. Satu kafir zimmi, satu lagi kafir harbi. Kafir harbi ni apa dia? Yang memusuhi Islam. Bila kamu musuh Islam, kamu bersedia. Untuk bersedia untuk apa dia? Kamu diperangi oleh orang Islam. Kamu kena bersedia lah. Untuk apa dia? Kamu menjadi musuh dengan orang Islam. Maksudnya, orang Islam ni akan musuh dengan kamu. Kerana Allah hajar. Kalau kita kata, oh tak ada patriotik langsung, dia sebut. Ada kan orang kita sebut demikian. Oh tak ada patriotik langsung. Kita kata bukan soal kenegaraan, bukan soal kebangsaan, tetapi soal keagamaan yang ada pada diri kita. Kerana agama ni, dia akan bertembung sepanjang masa. Itu cara demikian. Tapi kalau sekiranya kamu boleh berlembut, kami bersedia untuk berhujah dengan kamu. Kami buka peluang. Fa in janahu lis-silmi fajnah laha. Kalau sekiranya mereka cenderung untuk berdamai, kamu berdamailah dengan mereka. Wa tawakkal 'ala Allah. Lepas tu berserah pada Allah. Ni kena ingat ni pada kita demikian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda lagi, umat ini, umat Muhammad adalah umat yang disayangi oleh Allah Taala. Umat Nabi Muhammad ni umat yang disayangi oleh Allah. Kita ni disayangi oleh Allah. Yang azab terletak di tangan mereka. Tapi perangai kita walaupun kita ni umat Nabi Muhammad, kita tak terlepas buat juga benda yang dilarang oleh Allah. Yang terdedah kena azab. Kena juga pada diri kita. Perangai kita ni kan ada jugalah cakap, takkan nak berzikir tiap-tiap hari, membawanglah jangan-jangan sekali dia panggil. Maknanya orang kita dengan dia kata susahlah kalau nak berzikir je tiap-tiap hari. Pada diri dia. Mestilah ada juga pada diri kita ni buat benda yang dilarang oleh Allah. Yang dilarang oleh Allah tu maknanya kamu terdedah azab. Kamu terbuka azab. Rasulullah sebut demikian. Jika hari kiamat telah tiba, maka diserahkan seorang musyrik kepada setiap seorang muslim. Bila sampai di akhirat nanti, berlaku di akhirat nanti, Allah akan datangkan orang kafir. Seorang kafir yang buat khianat pada kamu atas dunia dahulu, Allah datangkan dia. Ni binatang ni. Di akhirat nanti Allah kata, ni makhluk ni, lalu dikata kepada seorang muslim itu, inilah tebusan kamu daripada kamu terhumban ke dalam neraka, dia bawa dosa kamu masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara demikian. Inilah yang menyebabkan Islam ni, kita kena faham, kita bina agama Islam pada jasad kita ni, jangan kita nampak dengan kebaikan saja. Tetapi di sana ada yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Dia mesti bergerak dua dalam pada diri kita. Sebagai seorang Muslim ni, jangan kita bina untuk kita kata saya nak bina diri saya je. Saya nak jaga diri saya je. Kemudian orang lain, saya tak nak peduli. Saya tak nak campur dalam hidup saya ni. Tak ada dipanggil nahi munkar. Nahi munkar ni saya tak nak terlibat. Tak boleh. Dalam hidup kita. Sebagai seorang Muslim, dia kena ada dua-dua. Amar ma'ruf, nahi munkar. Mesti suruh buat baik dan mesti cegah orang daripada melakukan kemungkaran. Itu sifat orang mukmin. Orang mukmin ni terdiri, kita kata, saya nak jadi baik je. Ada orang sebut, Ustaz, tak boleh ke Ustaz jadi macam orang yang baik je, tak payah cerita tentang buruk orang. Tak payah sebut tentang benda-benda yang tak baik. Ustaz, ginilah, Ustaz cerita bab mati je cerita Ustaz. Ustaz jangan cerita bab hidup. Kalau Ustaz cerita bab hidup, saya tak boleh terima. Kan ada kan orang begitu. Dia tulis dalam hantar mesej pada anak, Ustaz kalau Ustaz cerita bab mati, saya boleh terima. Tapi kalau Ustaz cerita je bab kehidupan, saya tak boleh terima dah Ustaz.
Dia akan jadi demikian. Kita sebut, bukan saya tu. Bukan saya. Saya yang sebenarnya, dua-dua. Sebagai seorang mukmin ini, dia mesti amar ma'ruf, dia mesti ada nahi mungkar. Dia mesti cegah kemungkaran. Sifat orang mukmin ni, dua-dua mesti tergerak. Bila kita cegah benda yang mungkar, kita akan berhadapan dengan siapa? Berhadapan dengan syaitan, kita berhadapan dengan orang kafir, kita akan berhadapan dengan musuh-musuh Islam. Musuh Islam ni terdiri daripada siapa? Yang memusuhi kita, kekafiran, kemudian kemunafikan, kemudian dengan apa dia, kesyaitanan. Benda demikian ni akan jadi lawan pada kita. Dia secara automatik dalam hidup kita orang mukmin begitu. Jadi oleh demikian, dalam hidup orang mukmin ni dia akan tergerak dua-dua serentak. Dia tergerak dua-dua serentak. Ni baru orang mukmin. Kalau tidak, di akhirat nanti siapa yang nak menggantikan tempat dosa-dosa yang kita buat ni atas dunia? Pada diri kita ni, yang dosa kita ni nak dibuang. Nak dibuang ke mana? Nak dibuang ke mana? Lalu cara Islamnya, buang pada siapa? Buang pada kafir yang buat jahat pada engkau. Itu cara demikian. Orang yang buat jahat pada kita ni, yang buat khianat pada kerja-kerja Islam di dunia ini, dia kena menanggung segala tanggungan yang kita buat di dunia ini, dia tanggung di akhirat, yang menyebabkan dia seorang masuk neraka, kita masuk dalam syurga Allah SWT. Itu cara nak mendamaikan hati orang mukmin, menenangkan jiwa orang mukmin. Kita ni pergi macam mana pun, susah macam mana pun, akhirnya kita yakin di sana kita akan dapat syurga Allah dalam hidup orang mukmin ini sendiri. Manakala orang yang buat khianat pada kita, jahat macam mana pun dia rasa senang macam mana pun di dunia ini, akhir dia, hujung dia neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara dalam hidup orang mukmin, mesti ditanam keyakinan ini pada diri kita. Sebab tu jangan lawan Islam. Jangan lawan Islam. Kalau kamu nak ringan sikit pun, kamu jadilah kafir zimmi. Jangan kamu jadi kafir harbi, dia panggil. Bila kamu jadi kafir harbi, ini kedudukan yang akan berlaku pada diri kamu di akhirat nanti. Kalau ada orang kafir kata, habis tu kami takkan boleh tak masuk neraka semua. Mesti masuk syurga juga sikit-sikit, disebut demikian. Tak ada kita sebut. Oleh kerana kejahatan kamu itu menyebabkan pada diri kamu menanggung bebanan yang berat. Yang seberat-beratnya untuk dihumban ke dalam neraka Allah SWT. Ada baru-baru ni kan, ada jemaah yang tegur anak dia kata, Ustaz, pokok kata dengan Donald Trump pun Ustaz tulis juga. Ustaz sebut juga. Kita kata kerana dia jahat ada orang Islam. Baitul Maqdis tu kan. Baitul Maqdis tu, dia boleh istihad untuk mereka boleh nak rationalism balik. Rationalist konon-kononnya. Sampai dia boleh buat bumi Palestin tu, betul-betul bumi Palestin, Baitul Maqdis tu, dia boleh anggap untuk negara Israel. Dia boleh jadikan ibu kota Israel. Tengok jahat tak jahat. Lepas tu orang lain boleh diam je. Negara-negara lain boleh diam saja. Maknanya, ni kejahatan yang besar. Kalau di akhirat nanti nak tengok, di antara bebanan yang besar, di akhirat nanti, yang menanggung dosa-dosa orang Islam ni siapa? Yang disebut Donald Trump. Donald Trump. Patutlah dia kena pun dengan COVID itu. Nak sebut tu baru sikit, baru Allah hajar pada dia. Sombong dan egonya dia. Ada orang tegur balik, Ustaz jangan buat macam tu Ustaz. Kalau kalian tak baca hadis macam ni, kalian tak berjumpa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut yang ni. Orang Islam ni orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia yang disayangi. Kalau tidak, Yahudi sentiasa sebut, kami ni nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Orang Yahudi sentiasa sebut, kita ni anak-anak Allah dan kecintaan Allah. Orang Yahudi dia sebut demikian. Sebab tu dia anggap semua yang dinamakan dengan selain daripada Islam tu ghayyim, boleh sembelih bila-bila masa je dia sebut. Ni orang Yahudi dia anggap demikian. Manakala orang Islam kata tak. Yang disayangi di sisi Allah siapa? Rasulullah sebut disayangi di sisi Allah ialah orang Islam. Habis itu dosa-dosa orang Islam ni nak buat macam mana? Kamu kena tanggunglah wahai kafir. Kamu tanggung dosa kami ni. Manakala kami ni, kami akan masuk syurga, kamu dihumban ke dalam neraka Allah SWT. Adakah orang kafir masuk syurga? Tak masuk syurga. Hujung sudah dia neraka. Orang Islam, hujung sudah dia. Jahat macam mana pun, hujung sudah dia masuk syurga. Itu cara demikian. Dalam kehidupan orang mukmin. Itu penjelasan yang jelas
kehidupan sebagai seorang mukmin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi janganlah pula lepas pada ni tengok orang kafir masuk neraka kok dia ni yang tanggung dosa aku ni. Kita sebut demikian. Tak, kita ni keyakinan sebelah orang Islam. Soal yang namakan dengan apa dia? Soal yang dia nak beriman, tak nak beriman itu tak ada paksaan. Tak ada paksaan dalam beragama. Kita boleh jelaskan, bagi tahu pada mereka ni tentang bahayanya kalau kamu buat khianat pada orang Islam. Kalau kamu buat khianat pada orang Islam, ginilah jadi pada diri kamu. Kesan pada diri kamu. Di dunia pun kamu hidup sengsara, di akhirat nanti lebih-lebih lagi lah kamu jadi sengsara. Sebab tu Ana kan dalam sehari dua ni Ana sebut, Ana hantar personal message pada beberapa orang menteri. Ana kata, dalam kita duk sibuk kan, kita kena serang balik dengan virus COVID-19 ini. Lalu kita pun minta supaya masyarakat kita ni kena kuarantin lah. Tu bagus. Tapi dalam masa yang sama kita tak tahu ke Allah sedang marah pada kita sekarang. Kenapa Allah marah pada kita? Sebab dosa-dosa kita. Kalau tidak, takkanlah Allah jadikan merebak sebegini wabak Allah Subhanahu Wa Taala ni. Tiba-tiba muncul kat sana. Tiba-tiba muncul kat sini. Tiba-tiba takkanlah semua datang daripada Sabah. Kesian orang Sabah. Asyik dia je yang kena. Nak sebutnya, mesti virus ini datang kadang-kadang bukan daripada Sabah pun. Yang tak balik daripada Sabah pun kena juga. Janganlah kita anggap bahawa ni kena ni mesti datang daripada Sabah. Tak semestinya demikian. Tapi kerana apa dia kena ni? Kerana dosa. Dosa. Saya sebut maknanya ni COVID-19 ni di antara tentera-tentera Allah yang sedang menyerang umat manusia. Kalau kamu tak balik kepada Al-Quran, kamu tak balik pada hadis Rasulullah, kita ni orang kita ni masih lagi berdegil dengan araknya, dengan judinya, dengan maksiatnya, saya tak fikir dia akan jadi reda. Jenuhlah Kementerian Kesihatan buat setiap petang buat pengumuman. Buatlah pengumuman tiap-tiap petang. Dia tak akan reda selagi mana kemarahan Allah belum lagi reda. Nak suruh Allah reda macam mana? Tolong angkat tangan taubat pada Allah. Minta ampun pada Allah. Dan saya minta kerajaan Malaysia kita ni supaya buatlah sesuatu menghentikan maksiat. Kerana kalau sekiranya maksiat ini berterusan, kita jangan harap dia akan turun. Dia akan reda. Bahkan kita tak pernah terbayang manusia dimatikan oleh Allah seramai lebih kurang 1 juta lebih kerana COVID-19 ini. Tak pernah dalam pemikiran kita. Punca apa? Kita belum lagi reda daripada buat maksiat. Orang kita buat maksiat bukannya maksiat kelak malam saja. Bukan maksiat yang tu saja. Curi duit orang kita tengok. Tu kena tengok. 75 juta harta benda yang dicuri duit orang. Scam Macau tu kan. Scam Macau tu. Dia boleh tipu duit-duit makcik-makcik. Makcik-makcik ni pesara-pesara kerajaan. Yang kerja habis duit 400,000. Habis duit 300,000. Yang curi tu orang kampung Medan. Minta maaf ni orang kampung Medan. Nak sebutnya, boleh dia buat benda yang sedemikian rupa. Dia boleh buat. Dia boleh telefon bagi tahu. Dia daripada mahkamah. Dia daripada apa dia. Bukannya orang biasa-biasa. Dengan ustaz-ustaz pun dia nak tipu. Mana? Ana sendiri terima 2-3 kali panggilan yang macam tu. Encik diminta untuk nak selamatkan diri begini-begini dia sebut. Kita kata bila pula lah saya ni kena. Bila lah pula saya nak sebutnya. Lama-lama kita tanya, kamu ni tak ada kerja lain lah kan? Hidup kamu ni, kamu tak rasa takut dosa neraka ke? Dia pun jawab, dia ada pistol di belakang saya dia sebut. Dia sebut, ada pistol di belakang saya. Saya sebut ni, lepas pada ni saya mati. Dia sebut. Macam-macam gaya yang sebut demikian. Dia ditipu je, kita tahulah. Benda-benda yang demikian. Takkan, lepas tu kita kata, kamu ni tak cukup makan ke? Kamu tipu orang. Kamu sanggup nak menipu orang. Dosa, kamu tak tahu tak? Kamu hidup dalam keadaan kamu ambil duit orang. Dia kata, alang-alang dah ambil. Dia kata, alang-alang dah ambil. Alang-alang masuk neraka. Masuk je lah. Maknanya demikian. Ni orang kita ni ada yang bebal-bebal. Ada yang ketegak, katanya orang Kedah. Maknanya, memang jenis dia ni memang kerah sungguh dalam hidup dia. Ini ada yang jenis demikian. Maknanya apa dia? Maksiat ni bukan maksiat kelab malam je. Rasuah. Maksiat apa lagi? Maksiat yang ada di kalangan kita. Orang kita buka aurat. Maksiat semua ni.
dalam hidup kita. Kalaulah kita biarkan maksiat ini berterusan, sampai bila-bila lah Covid ini akan berlaku. Tak payah sekadar kita boleh tutup lah. Tutup kat Kelang kejap. Lepas pada ni, tutup dekat Subang Jaya pula, misal contohnya. Lepas ni tutup dekat sini pula. Tutup. Bila kita tutup, selesai masalah? Tak selesai. Tak menurunkan lengkukan. Yang kita nak supaya lengkukan itu menjadi rata, konon-kononnya pada kita, tapi kalau maksiat kita belum reda, selagi itulah kemarahan Allah berterusan untuk kita. Itu kena faham pada diri kita. Minta ampun. Semua kena minta ampun. Ustaz-ustaz kena minta ampun. Ustazah kena minta ampun. Kena banyak bertaubat pada Allah. Para alim ulama kena minta ampun pada Allah. Di kalangan kita, pemimpin kena minta ampun. Negara kita kena minta ampun. Baru kita dapat baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Selagi mana kita tak minta ampun, tengok habis dengan alim ulama. Habis dengan siapa saja kena pada saat ini. Kenapa? Di saat ini Allah tak kira siapa. Kalau kamu tak dengar juga, kata aku, yastabdil qauman ghairakum. Boleh jadi kita mati semua. Di kalangan kita akan digantikan umat yang baru untuk lebih taat pada Allah SWT. Kalau sekiranya kita ni tak nak, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum. Allah SWT sebut, kalau kamu berpaling, kamu tak nak terima perintah aku dalam hidup ni, kamu lawan terang-terangan, lawan perintah aku, yastabdil qauman ghairakum. Akan digantikan umat yang lebih jahat, yang lebih baik daripada yang ada pada saat ini. Yang jahat sangat ini panggil. Kita ni jadi demikian pada diri kita ni. Sampai Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri tahnik budak tu pun dipersalahkan. Kan? Padahal dia tahnik budak, yang persalahkan dia Siti Kasim. Tengok logik tak orang panggil. Yang salahkan orang alim. Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri ni, Menteri Agama ni, orang yang soleh, orang yang alim. Di kalangan kita pun kita kenal orang demikian. Yang salahkan dia, siapa dia? Siti Kasim salahkan dia. Siti Kasim tu dia panggil demikian. Mana kalau kita tengok tak patut-patut langsung dengan rupa dia nya, dengan keadaan diri dia tu, maknanya pada diri kita kata tak patutlah kamu nak mempersalahkan orang alim. Kamu dengan orang alim tu jauh orang panggil. Tapi orang alim yang namakan dengan apa dia? Mentaati perintah Allah ni pun kamu boleh hina sebegitu rupa. Dia boleh sebut ada lagi orang yang mentahnikkan anak dia. Ada lagi orang yang nak tahnik dengan orang alim kononnya. Dia tulis dalam tulisan dia tu kan. Yang herannya Allah Subhanahu Wa Taala biarkan orang-orang macam ni ada di kalangan kita. Tujuan apa? Untuk dakwah kita sampaikan pada mereka. Kalau kamu tak dengar, bukan kamu je kena, dengan kami pun kena. Itu dia akan jadi demikian dalam hidup kita. Kita kata, saya tak nak berdakwah lah dengan orang macam ni. Keras kepala, Ustaz. Kita sebut demikian. Ya, kalau kita tak nak berdakwah dengan orang macam ni, akhirnya kita kena juga. Rasulullah ajar macam orang tebuk kapal lah. Orang di atas kapal. Kita ni atas kapal yang besar. Orang yang kat bawah, asyik merungut je. Dia kena naik ke atas untuk dapatkan air. Setiap kali mana dia nak dapatkan air, dia kena naik ke atas. Rasulullah cerita demikian. Kemudian, orang ke atas pula merungut. Orang bawah ni naik lagi. Orang bawah ni naik lagi, misal contoh. Nak ambil air yang ke atas ni sendiri. Lalu, orang kat bawah kata apa dia? Kalau begitu, kita tebuk je lah kapal ni. Kita tebuk je lah kapal ni. Rasulullah cerita demikian kan. Lalu, kalau orang ke atas tu biarkan orang kat bawah tebuk kapal, maknanya apa dia? Tenggelam habis lah. Dengan kamu, wahai pemimpin. Kamu kan orang atas kan? Kami kan orang bawah kan? Bila begitu, bila kamu dah tebuk kapal ni, habis lah. Tenggelam. Dengan kamu pun akan tenggelam. Tapi di akhirat nanti, kamu yang beban nanti. Manakala kami ni ringan sikit. Tapi sama-sama masuk neraka juga. Sama-sama masuk dalam neraka Allah. Sebagaimana dalam ayat yang Allah ceritakan, orang dalam neraka tersebut, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Rabbana atihim di'faini minal adab wal anhum la'nan kabira. Wahai Tuhan kami masuk neraka ni punca apa? Punca kami ikut inna ata'na, kami taat pada sadatana wa kubara'ana, pembesar-pembesar kami dan pemimpin-pemimpin kami.
Sayangnya, fa'adalluna sabila. Kami disesatkan oleh jalan mereka sebut. Rabbana atihim dhi'faini minal azab. Wahai Tuhan kami, gandakan pada pemimpin kami 2 kali ganda azab. Wal anhum, laknatlah mereka laknan kabira, selaknat-laknat yang besar di akhirat nanti. Ada selaknat-laknat yang besar dalam neraka ini. Sedangkan orang yang sebut laknat tu, dia dalam neraka dah. Dia dalam neraka. Maknanya, rakyat berdoa pada pemimpin dalam neraka, supaya dalam neraka ni, pemimpin kena azab 2 kali ganda azab. Itu saya nak sebut. Dalam kes COVID kita ni, jangan kelam kabut yang disebut dengan COVID-19 tu je. Kelam kabut juga dengan maksiat kita ni. Maksiat yang banyak di kalangan kita. Setiap individu kena taubat. Setiap keluarga kena taubat. Setiap masyarakat kena taubat. Kemudian setiap di kalangan negara, negeri, taubat pada Allah. Kalau kita tak taubat pada Allah, dosa ni akan sentiasa merebak dan wabak ini akan berterusan dan tak akan berhenti daripada kemarahan dan kemurkaan Allah. Kedua hadis ini sekalipun sanadnya tidak kuat. Tuan kita sebut. Hadis 2 ke atas tu yang dibaca tadi, sanad dia tak kuat. Maknanya sahih, tapi makna dia betul. Di sudut sanad tu boleh jadi perawi-perawi yang tak jadi kuat. Tapi di sudut makna dia betul ke tak betul? Tuan kita kata, Imam Qurtubi kata, maknanya sahih. Benda ni akan berlaku di akhirat nanti. Berdasarkan pada hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat Muslim yang cerita pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila hari kiamat telah tiba, maka Allah Ta'ala menyerahkan seorang Yahudi ataupun Kristian, Nasrani kepada setiap orang Muslim. Di akhirat nanti, bila sampai di akhirat nanti, maka Allah serahkan seorang Yahudi ataupun seorang Kristian kepada setiap Muslim. Setiap Muslim ni. Lalu Allah akan berkata, dialah yang membebaskan kamu daripada dihumban ke dalam neraka kamu dan kamu boleh masuk syurga manakala dia dihumban ke dalam neraka. Maknanya dia jadi tebusan pada kamu. Kerana dia yang menyebabkan kamu boleh masuk syurga, wahai orang mukmin. Daripada mana? Kenapa? Kerana dosa-dosa kamu dipindahkan kepada orang kafir tersebut. Manakala kebaikan dia, Allah ambil untuk diberi kepada kamu. Kebaikan dia. Kenapa? Kerana dia inilah yang jahat pada kamu sepanjang kamu hidup atas dunia dahulu. Siapa kafir yang paling jahat? Orang kafir yang paling jahat kepada orang mukmin di atas dunia ni, dia akan diserahkan di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijadikan tebusan. Sepatutnya kita ni masuk dalam neraka Allah, tiba-tiba kerana dia tersebut buat jahat lebih banyak lagi pada kita ni, Allah bagi segala dosa kita bagi pada dia. Manakala dia pula, kalau kebaikan dia Allah bagi pada kita, kita masuk dalam syurga. Manakala orang kafir itu masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak sebut apa dia? Maknanya Islam ni hidup, diajar pada kita supaya berjuang untuk menegakkan kalimah Allah. Dalam hidup kita ni, kena jadi mujahidin dan mujahidat. Kena jadi orang yang berjuang. Hidup ni menjadi pejuang-pejuang. Bukan masuk nak parti pejuang, tidak. Jangan salah anggap. Tapi nak sebutnya, jadi penegak-penegak agama Allah. Mesti ada peranan dalam hidup kita. Kerja kita menyampaikan Islam. Balighu anni walau ayah. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Rasulullah dah wasiat untuk diri kita. Wasiat Rasulullah pada setiap umat ni, balighu anni walau ayah. Sampaikan Islam ini daripada aku. Yang aku bawa ni, walaupun satu ayat je kamu ajar pada orang lain. Tolong bagi tahu tentang Islam. Jangan hidup ni menjadi pejuang-pejuang perut. Jangan. Jangan hidup ni menjadi pejuang-pejuang untuk membesarkan rumah tangga kita. Tapi hidup ni berjuang untuk apa dia? Berjuang untuk Islam. Gunakanlah masa kamu, tenaga kamu, harta benda kamu untuk menegakkan kalimah Allah. Itu dia panggil. Kemuncak Allah janjikan apa dia? Janjikan pada orang yang berjuang di jalan Allah ni, mati syahid kamu. Kerana kamu berjuang di jalan Allah. Asyahidu amanina. Mati syahid tu menjadi cita-cita dalam hidup kita. Tak dapat syahid dunia akhirat, dapat syahid akhirat pun tak apalah. Dapat syahid akhirat pun tak apa. Bilal yang azan tu kan, Bilal yang azan. Bila dia
Pagi tu dia minta dia nak azan. Dia minta beria-ria. Saya dipahamkan. Dia nak azan. Bila dia azan di seksyen 27 tu kan. Yang dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bum, rebah terus. Ke asyhadu an la ilaha illallah. Sampai asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah tu. Senyap terus. Orang kata, apa tak habis azan? Rupa-rupanya dah telunjuk dah dia ni. Nak sebutnya. Dia di antara mujahidin fi-sabilillah. Berjuang di jalan Allah. Dia nak sampaikan Islam ya. Berjuang. Walaupun jadi bilan. Kerja jadi bilan. Dia dianggap pejuang Islam. Dalam hidup dia. Ada orang yang hidup dia mewakafkan diri dia untuk kerja Islam. Hidup dia. Dalam hidup dia. Walaupun dia buat sebentar sekalipun. Walaupun dia buat sikit sekalipun. Tapi dia telah menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam hidup kita demikian. Satu, kita ni jangan rasa segan dan malu lah untuk nak sebarkan Islam. Kita sebar. Bila kita sebar Islam, mesti ada musuh. Mesti ada musuh dalam hidup kita. Musuh kita yang akan terjadi pada kita apa dia? Syaitan. Walaupun tidak, syaitan akan datang. Ganggu terus. Cuba kita balik nanti kan. Jemaah-jemaah balik nanti. Panggil anak-anak, duduk. Mula kita buat tazkirah pada anak-anak. Sekejap je, anak-anak kita mesti menguap. Menguap tu. Depan kita. Kita kata duduk dia diam-diam. Hari ni mama nak jadi ustazah pilihan. Misal contoh. Kita sebut demikian. Kita nak cerita tentang apa yang kita belajar. Misal contoh demikian. Nak baca. Mesti dia akan tidur. Mesti dia akan gelisah. Allah, nak jadi warung lah pula. Dia sebut. Kemudian, dia akan jadi demikian. Siapa yang mengganggu dia ni? Syaitan. Syaitan akan ganggu terus. Dalam hidup kita kan, kita tak boleh cerita pada anak-anak kita lah. Terbalik nanti cerita pada suami kita. Abang tahu tak? Saya belajar tadi. Dia pun, iyalah tu. Iyalah tu. Iyalah tu. Tu kena buat kajian balik tu. Dia sebut. Kena betul ke? Macam tu ke salah faham? Dia sebut. Dia akan terjadi demikian. Kenapa terjadi demikian? Jawabnya kerana gangguan syaitan. Syaitan ni akan menimbulkan keraguan. Tashkik dipanggil. Menimbulkan keraguan pada diri seorang. Hatta kadang-kadang kita sendiri. Dia akan terganggu. Siapa yang ganggu kita? Syaitan. Syaitan ni akan ganggu. Oleh demikian, maknanya dalam hidup kita ni kena jadi bersungguh-sungguh lah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bila kamu bersungguh-sungguh untuk mempertahankan agama aku dalam hidup kamu ni, lanahdiyannahum subulana. Nescaya kami akan buka segala jalan-jalan hidayah untuk diri kamu. Allah akan bagi pada diri kita demikian. Kita akan mula menjadi orang yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam riwayat lain, Rasulullah bersabda, tidak meninggal dunia seorang Muslim, melainkan Allah menjadikan orang Yahudi ataupun Nasrani untuk menggantikan tempatnya di dalam neraka Allah SWT. Syarat tadilah syarat menjadi orang yang berjuang hidup ini untuk Islam. Sebagaimana kita ikrarkan dalam hidup kita. Tiap-tiap kali mana kita solat, kita sebut, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mulut kita ni kan kita sebut demikian. Takkanlah kita nak buat khianat terhadap janji ikrar kita itu. Tiap-tiap hari kita dalam hidup kita sebut, aku ya Allah, sembahyang aku, inna salati wa nusuki, segala amal ibadah aku, wa mahyaya, hidup aku ni ya Allah, wa mamati, mati aku ni ya Allah, lillah, semuanya untuk kamu ya Allah, kita sebut. Tapi bila dalam kehidupan seharian, kenapa kita tak boleh untuk Allah? Pelik kan dalam diri kita? Dalam diri kita, kita mula sibuk untuk diri kita, untuk keluarga kita. Kita sibuk untuk membicarakan tentang soal kita. Kita tak pernah membicarakan tentang soal agama kita. Kenapa kita jadi demikian? Bila bertembung saja dalam hidup kita di antara orang bukan Islam, bertembung di antara kehendak Islam dengan kehendak yang disebut dengan bukan Islam, kita dahulu raikan kehendak orang yang bukan Islam. Pelik kita. Padahal ni kehendak Allah. Ni kehendak yang disebut dengan orang bukan Islam. Lalu kita kata, kita nak railah kehendak Allah ni kita letak ke tepi dahulu. Kita ke tepi dahulu. Manakala kehendak orang bukan Islam, yang ni kita kena jaga pada diri kita. Akhirnya, kita terdedah dengan perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Kan? Dalam hidup kita. Macam kita buat contoh COVID ni kan, COVID.
Kadang-kadang kita ni terlampau nak jaga kan, nak raih, kesian pada orang. Orang ulur tangan. Orang ulur tangan dengan kita. Kita tahu dah, kita ni balik Sabah ataupun dia tu balik Sabah misalnya. Orang Sabah lagi kena. Nak sebutnya. Kedah pula. Maknanya, bila kita dah tahu dah, tapi oleh kerana kita nak raih. Kita nak raih, hulur je kat tangan. Pada diri kita kan. Yang jenis macam ni lah, yang menyebabkan akhirnya, musibah apa? Tengok, test 2-3 kali yang pertama, negatif. Test yang akhirnya, tengok positif lah. Punca apa dia? Kadang-kadang kita nak raih. Bila kita nak raih sangat, nak jaga hati sangat, terjadi begitu dalam hidup kita. Demikian dengan perintah Allah. Dalam perintah Allah ni, kita nak jaga sangat perasaan orang. Nak jaga perasaan orang, tak jaga perasaan Allah. Akhirnya, masuk dalam neraka, terhumban dalam neraka. Dosa dalam hidup kita. Ni yang menyebabkan pada diri kita, kerana kita nak raih orang. Nak raih kan, bila orang hulur tangan nak salam dengan kita. Kita tak peduli dah. Laki, perempuan yang hulur tangan ni, boleh kahwin dengan kita ke tak boleh ke? Kita salam je semua. Dalam hidup kita. Kenapa? Kerana kita nak jaga hati dia. Ya Allah tersinggung dengan kita, kita tak ambil kira pun. Kadang-kadang kita pergi majlis-majlis kan. Minta maaf nak sebut. Pergi majlis-majlis kenduri dan sebagainya. Kita terlampau nak jaga majlis itu. Tak nak. Kita sanggup buat maksiat di jalan Allah. Orang panggil kita. Dijemput puan sekian-sekian untuk karaoke. Misal contohnya. Kita lama dah tak menyanyi ni. Lama dah kita. Tapi nak jaga juga ni. Jemputlah sekali kita nak dengar suara dia merdu begini-begini. Kita pun akhirnya pergi jugalah kita. Kenapa? Akhirnya kita ni kan, nak sebutnya kita ni nak raih orang sehingga kita terlupa kita dengan Allah. Jaganya. Tu contoh-contoh lah dalam hidup kita ni. Banyak benda yang demikian. Akhirnya kita yang terdedah. Sebab tu kena jaga pada diri kita demikian. Perkara itu hanya bagi para ulama berkata, menurut zahirnya, berapa hadis ini adalah bagi semua orang Islam. Mengikut zahir hadis ni, semua orang Islam dapat. Orang kafir, dia akan ganti tempat itu. Padahal bukan demikian sebenarnya. Padahal bukan demikian katanya alim ulama sebenarnya. Perkara itu hanya bagi orang Islam yang berdosa, yang mendapat rahmat dan keampunan daripada Allah Ta'ala sahaja, bukannya semua orang Islam. Nah tu, maknanya para alim ulama kata bukan semua orang Islam dapat orang kafir ni untuk kata. Orang yang sampai orang Islam yang berdosa, dia mati dalam keadaan yang dalam dua-dua. Katakanlah dia ada dua-dua, 50-50. Kebaikan dia 50, kejahatan dia 50. Jadi orang macam ni nak siapa yang tolong dia ni untuk melayakkan dia masuk dalam syurga? Ialah orang kafir yang datang untuk mengambil dosa-dosa dia, dan segala kebaikan orang kafir itu diberi pada dia yang menyebabkan dia masuk dalam syurga Allah. Orang kafir ni dihumban ke dalam neraka Allah. Itu katanya para alim ulama jawab demikian. Maknanya, tapi ada orang Islam yang tak dapat orang kafir. Tak ada pun orang kafir yang ditebusnya. Jangan pula bangun di padang mahsyar nanti kan. Kita bangun, tak ada pun orang kafir tu. Ustaz Dasuki kata dulu ada. Kita sebut demikian. Buat penat je belajar dulu. Kita sebut demikian. Kita bangun di padang mahsyar tengok, tak ada pun. Bukan semua orang Islam dapat. Tu yang ni. Oleh yang demikian, orang itu akan diberikan kebebasan daripada masuk ke neraka oleh Allah Ta'ala dengan menjadikan orang kafir sebagai tebusannya. Tu maknanya pilihan-pilihan lah di antara manusia-manusia yang masuk dalam syurga sebab amalan dia. Masuk syurga begini. Masuk syurga tanpa dihisap dan diazab. Ni tak perlu pada orang kafir dah. Pada diri dia. Kerana dia telah diampun dosa dia. Ada orang yang dekat nak meninggal dunia, Allah jadikan dia sakit. Habis dosa-dosa dia. Dosa-dosa dia tu dah habis. Kemudian dia meninggal dunia. Tak ada dah dosa dia ni. Walaupun orang kafir buat jahat macam mana pun pada dia, dia dah ada pahala dah pada diri dia. Lalu dia tak perlu dah pada orang kafir di akhirat nanti. Dia masuk dah dalam syurga. Dia panggil demikian. Ada orang yang di akhirat nanti dapat syafaat anak yang kecil. Gogo kandungan. Gogo. Dia ni di akhirat nanti, bila sampai di akhirat, yang gogo tersebut, jadi anak-anak dia ni, bangun, tarik dia, bawa masuk dalam syurga Allah SWT. Ini kelebihan yang ada pada dia.
Kemudian ada orang yang di akhirat nanti dianya kawan rapat dengan orang soleh. Kawan rapat dengan orang soleh. Atas dunia ni dia rapat dengan orang soleh. Orang soleh ni panggil dia. Panggil. Seorang masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara dalam hidup kita. Jadi perlu tak orang kafir? Tak perlu dah orang kafir. Tak perlu dah orang kafir. Katanya para alim ulama'nya. Ada orang mati syahid. Ada orang yang berbagai-bagai. Tak semua orang yang Allah jadikan di akhirat nanti yang disebut dengan ada orang kafir yang akan menebus dosa dia. Tapi ada bila satu kelompok, ada satu kelompok yang memang orang kafir tebus dosa dia. Kerana apa dia? Kerana dia hidup dalam keadaan yang dia berjuang di jalan Allah sehingga akan berlaku pertembungan dalam hidup dia di antara kekufuran tadi dengan diri dia tersebut. Allahu akbar. Mereka memberi dalil dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berikut. Orang Islam pada hari kiamat datang dengan membawa dosa sebesar gunung. Lalu dosa itu diampuni Allah dan dilimpahkan kepada orang Yahudi dan orang Kristian. Itu ada Allah ampunkan dosa dia, datang tu dengan gunung, bergunung dosa. Tengok, sayup je, gunung. Dosa dia. Macam kita tengok gunung Kinabalu. Kita tengok gunung Himalaya, misal contoh. Kau tengok tu sayup kita tengok. Tengok banjaran Tita Bangsa tu pun cukup dah. Pada diri kita ni. Allahu Akbar, tingginya, banyaknya. Kalau orang yang datang tu, dengan begitu, di padang mahsyar, tiba-tiba, dosa dia yang banyak tu, Allah alihkan pada siapa? Alihkan pada Yahudi dan Kristian. Yang mengganggu hidup dia waktu mana yang atas dunia dahulu. InsyaAllah kita sambung minggu yang akan datang. Minggu pula. Bulan yang akan datang nanti lah insyaAllah. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan pada kita. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Jemaah sekalian, ada beberapa orang yang minta supaya kita baca doa-doa. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan. Hari ni ada yang ibu dianya hari lahir pada ibunya. InsyaAllah kita baca doa dah. Mudah-mudahan ibunya akan menjadi Allah berkati perjalanan umur. Ya Allah jadikan dalam hidup ni. Kemudian Allah kita minta kesembuhan beberapa orang yang diuji oleh Allah dengan ujian-ujian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin. Allahumma shfi marda Puan Noniza Salmi. Allahumma shfi marda. Allahumma syafi anta syafi la yughadiru saqama. Allahumma yassir Nurzihan Talib. Allahumma yassir lahu wa la Allahumma yassir laha wa la tu'assirha wa tammimha bil khair. Allahumma barik a'mar ummahatina. Allahumma barik a'mar ummahatina khususan ila ni khairani binti ni Mansur. Allahumma barik a'malaha wa yassir laha umuraha. Allahumma taqabbal minna salatana tammah waghfir lana dhunubana ammah wa la tu'azzibna yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma shfi marda Ahmad Rayyan bin Ahmad Mukhtar. Allahumma shfi mardaha. Allahumma syafi anta syafi la yughadiru saqama. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana ja'alna muqimus salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.